tahun 2020, penyakit mental telah dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar selepas penyakit jantung. Kira-kira setiap 3 daripada 10 rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas dilaporkan mengalami pelbagai masalah gangguan mental. Hai, saya Joy Rachel dan saya akan membawa anda mendalami perihal pelbagai jenis penyakit mental yang wujud saat ini. Fokus kita kali ini adalah isu gangguan tidur dan anda sedang menyaksikan Di Sebalik Wajah. Pola fizikal, mental dan perlakuan tubuh kita yang menuruti kitaran 24 jam dikenali sebagai ritma sirkadian. Tubuh kita bertindak balas terhadap cahaya dan kegelapan dalam persekitaran kita berada, menghasilkan kimia melatonin yang menentukan corak tidur dan bangun kita. Seandainya turutan ritma sirkadian terganggu, maka kita akan mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur didefinisikan sebagai sekumpulan kondisi yang mempengaruhi keupayaan tidur lena secara berkala. Zin. Mana fail yang aku bagi kau tadi? Ada? Kenapa? Bagi jap. Aku nak semak sesuatu. Okey, jap. Mana? Aku rasa aku dah bagi Kak Am tadi. Jap. Am, mana fail bajet tadi? Aku dah bagi kat kau kan? Am, fail bajet. Am, kau ni kenapa? Asyik tidur je masa kerja. Fail aku. Fail bajet, aku ada bagi kat kau kan? Fail bajet. Dah. Aduh. Kerjalah. Jomlah kita pergi makan. Pukul apa dah ni? Jom, pukul 1 dah ni. Apa? Tapi kita pergi 2 kereta lah sebab aku dengan Zin sekejap lagi ada mesyuarat lain. Am! Kau dengar tak ni? Dengarlah. Jom. Lapar ni. Jom. Tidur je. Hai. Apasal Am tak jalan tu? Entahlah. Hello. Cuba kau pergi tengok jap. Yelah, sekejap aku pergi tengok. Okey, jom.
Pakar secara umumnya mencadangkan orang dewasa tidur sekurang-kurangnya 7 ke 9 jam sehari meskipun sebahagian orang memerlukan lebih masa dan sebahagian lain pula kurang. Masalah tidur kebiasaannya hilang dengan sendirinya dalam tempoh masa pendek. Namun sekiranya berlanjutan, ia boleh menjejaskan kehidupan. Gangguan tidur boleh mengakibatkan kelesuan ekstrim dan menyukarkan tugasan harian. Ia boleh membahayakan keselamatan ketika memandu dan meningkatkan risiko masalah kesihatan lain. Kita dengar apa kata pakar. Disorder, kalau kita nak pergi lebih detail kepada definisi, maknanya seseorang tu tidak dapat tidur pada masa yang jam yang cukup seperti yang dia pernah mengalami dulu. Maknanya kalau contoh dia boleh tidur 6 hingga 7 jam sehari, sekarang masa tidurnya akan kurang. Contoh 2 to 3 hours ke atau 3 to 4 hours, dan akibat daripada kurang tidur dia akan rasa penat dan tidak boleh fungsi, ada gangguan pada psychosocial functioning, dan occurrence atau masalah tidur ni akan selalunya in average lebih kurang 3 to 4 days in a week, and the duration for this sleep problem tu lebih kurang kita ambil dalam 3 to 4 months. Bila keadaan ini tiba, that's when we are able to say maybe seorang individu tu ada masalah tidur. Secara umumnya, seseorang itu mungkin mengalami gangguan tidur sekiranya mengalami satu atau lebih simptom seperti berikut. Kesukaran untuk tidur atau kekal lena, kelesuan pada siang hari atau respons yang perlahan, dorongan kuat untuk tidur pada waktu siang, sukar untuk kekal berjaga ketika tidak aktif seperti menonton TV atau membaca, perubahan yang tidak disengajakan pada jadual tidur atau bangun, mudah marah atau gangguan emosi, tertidur ketika memandu dan kesukaran fokus. Simptom-simptom gangguan tidur boleh merangkumi pelbagai jenis, tapi yang paling ketara adalah rasa marah. Bila seseorang tu tidak dapat cukup tidur, dia akan rasa cepat marah, cepat merajuk, dia akan rasa penat, letih, lesu, dan ini akan mengganggu fungsi seseorang tu dalam daily atau seharian punya aktivitis. Contohnya dia tidak boleh fokus, tidak boleh menghabiskan kerja ke task yang diberi kepadanya. Kita semua pernah mengalami kesukaran tidur atau terjaga pada tengah malam. Bagaimana dan selama mana kita tidur berubah selaras peningkatan usia. Keperluan tidur setiap orang menjadi berbeza-beza. Apa yang penting, kita perlu beri perhatian sama ada kesukaran tidur yang dialami itu hanya kejadian sementara ataupun merupakan gangguan yang berlanjutan. Walaupun gangguan tidur tidak sama bahayanya dengan sebahagian penyakit kronik lain, namun ia boleh menjejaskan kesihatan mental dan fizikal. Baiklah, untuk mesyuarat kita kali kedua ni, bos saya akan ada sekali. Kita tunggu sekejap ya? Ya, boleh. Assalamualaikum. Salam, Tuan. Duduk. Baiklah. Saya dah tengok kertas kerja cadangan tu. Boleh dikatakan saya sukalah dengan konsep kreatif awak ni. Terima kasihlah Tuan. Konsep tu kami ambil masa 2 bulan untuk siapkan. Bagus. Tak sia-sia usaha kami berdua. Jadi kami juga nak ucapkan terima kasihlah dekat Tuan. Bos! Berbalik semula kita kepada kertas cadangan kerja ni. Saya suka. Saya sangat suka. Cumanya kalau boleh tu minta gaji sikit dekat bahagian kos ni tu, saya rasa agak tinggi lah. Betul.
Bajetnya agak tinggi. Boleh kurangkan sedikit? Kami akan balik untuk berbincang dahulu. Boleh bagi kami masa 2 hari? Boleh? Bos! Bos! Kat mana kita tadi? Kau apa dah? Bajet, bos, bajet. Oh, bajet. Allah, saya ingat tidur petang tadi. Yelah. Nanti awak dah gaji, awak hantar sekolah nanti pilih saya akan call lah. Baik. Kalau tak ada apa-apa, saya nak beli dulu. Terima kasih. Aduh, Bos ni malulah, bos. kenapa pula? Bos kejap-kejap tidur masa mesyuarat tadi. Mana ada saya tidur, saya okey je lah. Malu tau imej syarikat kita macam ni. Bos ni cubalah profesional sikit, bos. Tidur lagi. Tapi hilang. Lakonan semula yang anda saksikan tadi menggambarkan simptom salah satu jenis gangguan tidur yang dikenali sebagai narkolepsi. Narkolepsi merupakan kondisi serangan tidur yang berlaku sewaktu berjaga. Seseorang yang menghirapi narkolepsi boleh tertidur secara tiba-tiba tanpa amaran. Terdapat pelbagai jenis gangguan tidur dan setiap satunya berdasarkan kepada pola permasalahan tidur seseorang. Kalau kita bercakap tentang jenis-jenis gangguan tidur, sebenarnya ada 80 jenis. Narkolepsi ini sebenarnya apa? Sebenarnya dia berlaku pada pagi ataupun pada waktu kerja di mana tiba-tiba otak kita tidak dapat kontrol kita punya tidur dan kita akan terus tidur. Satu lagi isu ataupun jenis gangguan tidur adalah insomnia. Ini memang ketara pada masa sekarang di mana kita lihat ramai juga kalangan orang muda yang menghadapi masalah tidak dapat tidur. Terutama ialah masalah seseorang tu mengalami masalah untuk masuk tidur. Maknanya dia masuk tidur awal tapi tidak dapat jatuh tidur. Yang kedua adalah seseorang tu dapat masuk tidur tetapi tidak dapat mengekalkan cycle tidur itu. Maknanya dia akan ada gangguan bangun tidur di pertengahan cycle tidur itu. Dan ketiga adalah dia senang dapat masuk tidur tapi bangun awal. Bila dia bangun awal, dia akan mengalami masalah untuk dapat tidur balik. So, these are 3 jenis common gangguan rhythm circadia seseorang individu yang akan melanjut untuk menjadi insomnia atau gangguan tidur. Narkolepsi merupakan sejenis gangguan tidur berbentuk serangan tidur yang berlaku secara mendadak ketika terjaga. Seseorang itu boleh merasa sangat letih dan tertidur tanpa amaran. Gangguan tidur insomnia merujuk kepada ketidakupayaan untuk tidur atau terus tidur. Ia boleh disebabkan oleh kemurungan dan kebimbangan, hormon atau masalah pencernaan. Ia juga boleh menjadi simptom masalah kesihatan lain. Apnea tidur merupakan jenis gangguan tidur yang dicirikan oleh pernafasan terhenti-henti semasa tidur. Ia merupakan kondisi kesihatan serius yang boleh menyebabkan badan menerima oksigen yang kurang. Sindrom kaki gelisah merupakan jenis gangguan tidur neurologi yang berupa dorongan kuat untuk menggerakkan kaki. Dorongan ini kadang-kala disertai dengan sensasi kesemutan di kaki. Parasomnia merupakan sekumpulan gangguan tidur yang menyebabkan pergerakan dan tingkah laku yang tidak normal semasa tidur. Antaranya termasuk berjalan dalam tidur, bermimpi ngeri dan mengigau. Kita juga boleh bercakap tentang parasomnia. Dia adalah kaitan dengan sleepwalking ataupun mengalami mimpi-mimpi yang mengerikan. Kadang-kadang dalam mimpi-mimpi itu dia sendiri
menjerit. Seumpama dia tidak dapat kawal dan bila dia bangun dia terasa terlalu letih. Satu daripada isu berkaitan dengan parasomnia ini adalah teeth grinding. Dia selalu menggigit gigi ketika tidur. Satu lagi jenis gangguan tidur yang sering didapati di kalangan masyarakat Malaysia adalah apnea tidur. Iaitu gangguan ataupun dia terasa tersedak ataupun tercekik. Sebenarnya apnea tidur ni amat bahaya sebab kadang-kadang dia sebenarnya berhenti pernafasan. Kadang-kadang selama 10 saat ataupun 15 saat. Tapi kalau kita terlalu panjang berhenti pernafasan, maka orang tu boleh meninggal dalam tidur. Dilaporkan hampir separuh penduduk dunia dalam kalangan dewasa kurang tidur daripada tempoh masa yang diperlukan. Menurut kajian yang dijalankan di Malaysia pada tahun 2018, kira-kira 54% individu pekerja tidur kurang daripada 7 jam setiap malam. Dalam kalangan pelajar universiti tahun 3 dan 4 pula, kajian terkini mendapati kira-kira 58% daripada mereka turut menghadapi masalah yang sama. Terdapat beberapa punca yang boleh menyebabkan gangguan tidur. Kalau kita hendak sentuh mengenai faktor risiko, ada pelbagai. Kita boleh kategorikan kepada masalah kesihatan seseorang. Contoh, seseorang yang ada kolesterol tinggi, kencing manis ataupun gangguan buah pinggang ke. Ini adalah masalah-masalah kesihatan yang boleh mengganggu tidur atau ritma tidur seseorang individu. Seseorang yang mempunyai masalah kesihatannya, bila seseorang itu mengambil ubat tidur, kadang-kadang kesan samping ubat tersebut juga boleh mengganggu tidur. Berat badan yang berlebihan juga boleh mengganggu pattern tidur sebab dia akan menyekat sistem pernafasan. Ada segelintir masyarakat yang masih mengalami masalah tidur disebabkan gangguan jiwa. Contohnya adalah anxiety disorder atau kegemuruhan. Satu lagi condition atau keadaan yang common adalah depression atau kemurungan. Bila seseorang dapat depression, juga akan mengganggu sleep tidur seseorang. Terdapat pelbagai punca yang boleh menyebabkan gangguan tidur. Dalam kebanyakan kes, gangguan tidur berkembang akibat masalah kesihatan seperti alahan dan masalah pernafasan. Nokturia atau kencing yang kerap boleh mengganggu tidur dengan menyebabkan seseorang itu terjaga pada waktu malam. Penyakit kronik seperti artritis dan radang usus boleh menyukarkan tidur. Dan stres atau kebimbangan yang seringkali memberi kesan negatif terhadap kualiti tidur. Gangguan tidur merupakan fenomena kebiasaan dalam kalangan masyarakat dunia. Gangguan tidur yang berlanjutan dan tidak dirawat boleh mencetus impak besar dalam kehidupan peribadi, sosial dan profesional. Pola kitaran tidur yang sihat dan stabil sangat penting untuk kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Jika anda mengalami gangguan tidur berpanjangan, dapatkan bantuan dengan berjumpa pakar kesihatan seawal mungkin. Selalunya bila seseorang tu syak yang dia ada masalah tidur, dia akan selalu pergi jumpa GP atau doktor. Bila ada keperluan, beberapa test akan dibuat. Contoh, kita akan buat diabetic screening, kita akan buat kolesterol screening, dan kita akan buat thyroid. Bila blood test normal dan masalah kesihatan tiada, maknanya kita akan progres kepada kemungkinan gangguan jiwa ataupun maybe a mental condition yang boleh menyebabkan gangguan tidur. Bila keadaan tersebut berlaku, pesakit atau individu itu akan dirujuk kepada klinik psikiatri di mana kita akan interview pesakit balik dan kita akan bertanya mungkin ada masalah ke, ada tekanan ke, ada stres ke, dan kita akan cuba seseorang individu itu untuk identify masalah utama yang menyebabkan gangguan tersebut. Kita akan tolong untuk seseorang individu itu untuk memperbaiki atau improve sleep cycle dia.
Kekurangan tidur mempengaruhi fungsi kognitif yang boleh mengarah kepada ketidakupayaan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak dan kekurangan daya memori dalam kalangan orang dewasa selain perubahan personaliti dan depresi. Kekurangan tidur juga boleh menyumbang kepada kondisi obesiti, diabetes dan penyakit jantung. Rawatan bagi gangguan tidur boleh menjadi berbeza bergantung kepada jenis dan puncanya. Secara umumnya, ia melibatkan kombinasi rawatan ubat-ubatan dan perubahan gaya hidup. Pada seseorang individu yang tidak mempunyai masalah kesihatan ketara tetapi mempunyai masalah tidur yang disebabkan oleh gangguan emosi, selalunya kita akan introduce sleep hygiene. Sleep hygiene maknanya kita akan menasihati jangan merokok sebelum tidur ataupun jangan minum minuman yang merangsangkan seperti kopi ke, sebab stimulans ini boleh mengganggu ritma tidur. Aktiviti badan, contohnya kita akan menggalakkan seseorang individu itu untuk buat simple exercises. Salah satu lagi important untuk zaman sekarang adalah pemakaian handphone. Bila kita memakai handphone sebelum tidur, cahaya atau rays daripada the screen of the handphone prohibits the production of melatonin. Melatonin adalah salah satu chemical substance yang penting untuk tolong untuk tidur. Kalau dia anxiety atau kegemuruhan, kita akan memberi obat anti-anxiety, depression atau kemurungan, antidepressants. Salah satu lagi kategori untuk merawat tidur adalah melalui terapi, supportive therapy, psychotherapy ataupun psychoeducation. Pemikiran yang negatif yang berterusan. Bila seseorang itu mengalami perubahan pada proses pemikiran, kita perlu tackle proses pemikiran dan berubah atau modify pemikiran ini melalui CBT. Penyakit mental boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, jantina atau status kehidupan. Kita perlu meningkatkan kesedaran diri dengan pengetahuan dan seterusnya mengikis stigma serta diskriminasi yang masih wujud perihal penyakit mental. Saya Dora Rachel, hos anda dalam Di Sebalik Wajah.